نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mari bicara satu ilmu yang perlu diketahui oleh semua orang Islam, tak kira lelaki dan tak kira perempuan, iaitu berhubungan dengan pergerakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh dan tauladan kepada manusia. Sebenarnya apakah manusia mesti buat? Apakah manusia mesti beramal? Apakah kerja-kerja yang manusia mesti lakukan? Semua sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi kadang-kadang manusia tahu kata kena buat benda ni, tapi tak tahu cara nak buat. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan kata orang Islam kena semayah, tetapi balah mana cara semayah? Maka disitulah Allah bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi contoh kepada semua manusia. Jadi gapo saja yang ada di dalam Al-Quran yang mesti manusia buat, semua dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga manusia yang beragama Islam wajib menyampaikan dakwah, wajib berdakwah mengikut kadar kemampuan. Soalannya, bagaimanakah cara berdakwah yang dikehendaki oleh Allah? Bentuk dia balah mana, gapo nak royak kepada orang, uslub dia balah mana, mengikut kehendak Allah, telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita nak tengok Rasulullah berdakwah ni balah mana. Hari ni insya-Allah kita mari nak bicara berkenaan dengan maudhu' dakwah Rasulullah ataupun subjek dakwah Rasulullah. Rasulullah royak gapo kepada orang? Maudhu' dakwah Rasulullah gapo dia? Oleh itu, maudhu' dakwah merupakan hati kepada dakwah itu sendiri. Ataupun boleh kita nak katakan bahawa maudhu' ataupun subjek ini merupakan hati kepada apa-apa kegiatan. Tak kira kegiatan dalam bentuk patna, kegiatan dalam bentuk membangun, kegiatan dalam bentuk politik, kegiatan dalam bentuk gapo saja, maudhu' ini merupakan hati. Oleh itu, gerakan politik yang menjadikan maudhu' bagi gerakan itu demokrasi misalnya. Isi gerakan itu demokrasi, ataupun maudhu' bagi gerakan itu demokrasi, maka gerakan itu dapat melahirkan pengikut-pengikut dia yang berdemokrasi.
cara mikir dia, cara bercakap dia, cara berlagak dia, sikap dan tudjun dia adalah demokrasi. Dan sekiranya gerakan itu maudhu' ataupun inti isi bagi gerakan itu sosialis, komunis, maka dia dapat melahirkan ahli kepada gerakan itu komunis. Komunis di segi pemikiran, komunis di segi tingkah laku, komunis di segi tudjun, komunis di segi segala-galanya. Maka sekiranya mana-mana gerakan dakwah yang menjadikan isi ataupun maudhu' dakwah itu palsu, tak sebetul dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dakwah Kristian, dia ada isi tertentu bagi dia, ada maudhu' tertentu bagi dia, maka dia dapat melahirkan bentuk manusia yang Kristian itu tertentu di segi pemikiran, di segi ibadat dia, di segi corak hidup dia, di segi tudjun sikap dan sebagainya. Begitu juga sekiranya mana-mana dakwah Islam yang tidak menggunakan maudhu' sebagaimana maudhu' yang digunakan oleh Rasulullah SAW di dalam dakwahnya, misalnya dia dalam bentuk benda-benda yang salah, benda-benda yang tak kena kita katakan, maka dia dapat melahirkan orang yang tak kena. Apa? Di sini dakwah Rasulullah adalah dakwah nak membina ummah, dakwah nak patna orang, dakwah nak membentuk peribadi muslim yang hakiki, dakwah yang nak membentuk peribadi muslim yang beriman dan mentauhidkan Allah, nak melahirkan manusia yang beribadat kepada Allah, nak melahirkan keluarga Islam, nak melahirkan umat Islam, nak melahirkan masyarakat Islam, dan nak melahirkan negara Islam di Al-Madinatul Munawwarah, maka sudah tentu dia lebih berhajat kepada maudhu' ataupun subjek yang betul dan benar. Nah, oleh itu di dalam kajian kita pada hari ini, saya buat kajian dalam Al-Quran Pusupo, dalam hadis-hadis Nabi dan dalam sejarah-sejarah sirah An-Nabawiyah. Kita dapat simpulkan, dapat buat khulasah maudhu' dakwah Rasulullah ada 4 perkara. Ada 4 maudhu'. Yang pertama akidah, yang kedua ibadat, yang ketiga syariat, yang keempat akhlak. Ini 4 perkara ni. Akidah, ibadat, syariat, akhlak. Dalam 4 perkara ni yang Rasulullah betul-betul terap isi ke dalam jiwa manusia, akhirnya timbullah manusia yang beriman kepada Allah dan beribadat kepadanya, dan timbullah masyarakat Islam, dan akhirnya timbulnya negara Islam di Al-Madinatul Munawwarah menggunakan 4 ni, 4 maudhu'. Tayyib, yang pertama akidah. Akidah Islam yang menjadi maudhu' kepada dakwah Rasulullah SAW ialah keimanan yang tetap kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang berkaitan dengan tauhid yang wajib diimani dan ditaati. Sama ada tauhid itu berbentuk atau tauhid rububiyah, ataupun tauhid al-asma' wa sifat, ataupun tauhid al-uluhiyah. Beriman kepada Allah mula-mula akidah. Kita tahu belakang dah tu. Nah. Dan yang kedua beriman kepada malaikat-malaikatnya.
dan beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir baik dan jahat, dan seluruh ketetapan yang sabit dari urusan yang gaib, khabar-khabar dan usul-usul dalam bentuk pengetahuan atau pelaksanaan. Itu dia akidah. Jadi berdasarkan kepada maksud akidah tadi, saya kata beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang akhir saat ni, ya, dapat dipahamkan bahawa akidah Islam ialah pengakuan dari hati terhadap sesuatu pengetahuan yang sedia diketahui. Kita tahu benda ni, patut mengaku dengan hati. Tahu kata Allah ada, Allah satu, Allah kuasa, Allah Al-Hakim, Allah Al-Alim, Allah Al-Qadir. Tahu. Kemudian kita pergi mengaku dengan hati. Nak pergi mengaku sebelum daripada tahu, tak boleh. Nak pergi yamrab, benda belum kita tak tahu, nak pergi mengaku balah mana? Nak pergi iktiraf balah mana? Sebab tu iktiraf, pengakuan setelah dia tahu. Sebab tu dia kena tahu dulu. Jadi pengakuan dengan hati terhadap sesuatu pengetahuan yang sedia diketahui dalam bentuk pengakuan yang kuat dan tetap, disertai dengan keyakinan yang sepenuh dan penetapan yang benar. Yakin aku yamra, lepas tu yakin pula, yakin dengan sepenuhnya. Nah, jadi bertolak dari kepentingan akidah Islam ini, semua para rasul, tak kira Nuh, daripada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memulakan dakwah mereka masing-masing dengan akidah. Semua rasul memulakan dakwah dengan akidah. Nuh memulakan dakwah dengan akidah. Mari kepada Musa, mari kepada Isa, mari kecuali Lut. Dalam ramai-ramai rasul, Lut seorang aja dia tidak memulakan dakwah dengan akidah. Dia memulakan dakwah dengan akhlak. Orang lain mula dengan dakwah belaka, dengan akidah belaka. Tapi Lut seorang ni dia memulakan dakwah dengan akhlak. Kerana apa? Kerana kaum Nabi Lut adalah kaum yang paling jahat sekali. Kaum yang menciptakan yang mereka hubungan lelaki dan perempuan jadi kena. Bukan dia menguatkan di antara hubungan lelaki sesama lelaki. Kita tahu belaka cerita bukan? Lut ni dia main sama lelaki. Ini satu perbuatan yang jahat. Perbuatan yang sangat karuk. Dengan sebab Nuh sebab Lut tengok kaum dia ni, Allah teruk dakwah tidak pernah berlaku kepada kaum yang sebelum daripada ini. Sebab itulah Lut mula dakwah dia dengan perak benda ni dulu. Dengan habis benda ni dulu. Usaha nak membasmikan dan nak membersihkan segala bentuk akhlak yang buruk dan jahat, iaitu perkelahian di antara lelaki sama lelaki. Ada rasul-rasul lain semua mulakan dakwah mereka dengan akidah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Maksudnya, katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Allah perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kata kepada manusia, kata gapo? Innama ana basyarum mislukum. Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepada aku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa.
maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ayat Quran jelas royak kata Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kaum dia kepada ilah wahid dan mencegah daripada syirik. Sebab itu tauhid ataupun akidah yang disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata dia terapkan akidah, menerapkan tauhid, bahkan sebaliknya dia menafikan segala benda-benda yang nak menjejaskan kepada tauhid. Dia partisip berhabis. Dia menafi habis segala benda yang boleh mengkhianatkan tauhid. Gapo benda yang boleh mengkhianatkan tauhid? Iaitu syirik. Gulawe dia syirik. Di Makkahul Mukarramah, lepas daripada Allah Subhanahu wa taala bangkit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperintah supaya menyampaikan dakwah kepada manusia, Rasulullah terus mengisi tauhid, menyeru kepada tauhid, di samping menolak segala bentuk yang syirik. Kalau Rasulullah SAW menerapkan hanya tauhid tetapi tidak menghapus syirik, tidak menolak syirik, tidak mengingkar syirik dan tidak menafikan syirik, cuba kita tergambar natijah yang nak tubik walah mana.
dia mauqif dia tak sama dengan mulut hak kata beriman dengan Allah. Oh ni yang paling aneh, yang paling teruk sekali di hari ni. Mu beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku beriman. Wallahi aku beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya piye praktik, piye beramal, suku sakak dengan Rasulullah. Sama ada bentuk semaya, sedangkan beriman dengan Rasulullah, beriman kata nak turut Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad ni utusan Allah. Muhammad dibangkit oleh Allah untuk menjadi contoh tauladan kepada manusia. Semaya kena turut Rasulullah kalau kita beriman dengan Rasulullah. Kenapa? Puasa kena turut Rasulullah kerana kita beriman dengan Rasulullah. Tapi yang problemnya di masa beramal semaya tu saya turut Rasulullah. Masa tu saya turut Rasulullah. Tu saya turut. Ni tak saya turut. Nak turut siapa? Nak turut bahasa sedap. Ada kadang-kadang saya ingat bahasa nak suka ke. Wak pom tawak gini. Bahasa tak sedap dia kata. Kalau kita tanya, kena hak agama duduk sedap tak sedap kena. Dak awak tengok balas tu belakang je lama-lama dah balas tu, rasa tak sedap kalau habis selai. Ni kesal. Orang panggil kata bukan sikit benda balas ni. Sebab itu kita menyeru kata kita ni beriman kepada Rasulullah. Walaupun puasa tak sedap, walaupun puasa sedap, kena turut Rasulullah. Kita kena tandem. Dia tak sedap, kerana tak biasa buat tu je. Kerana tak biasa buat, sebagaimana Rasulullah buat. Kerana biasa buat, benda Rasulullah tak biasa buat. Celak mata pah tengok orang dia buat dah. Celak mata pah tak biasa tengok orang buat. Lepas tu kalau suruh buat tak sedap selalu. Hak jelas sekalinya saya nak royak berkenaan dengan ni, iaitu wak makan di rumah orang mati. Wak makan di rumah orang mati. Boleh jadi kita tahu belakang dah ni hukum balas mana sunnah ke sunat ke makruh ke wajib ke. Dalam Islam Rasulullah katanya sekiranya terdapat seorang satu-satu keluarga ada kematian ahli dia, maka ahli keluarga tu berada dalam kurusingnya lah. Bahasa dia ni pak mati, bahasa dia isteri mati, bahasa dia anak mati, duduk dalam rusing serabut duka cita. Untuk nak menghilang duka cita ahli keluarga di atas kematian seorang anggota dia tadi, digalakkan kepada jiran menyediakan makanan bagi keluarga si mati tu makan. Kesia ke dia. Duka cita. Patu ulama khilaf pula, apakah boleh kita nak panggil orang lain atik pergi makan dengan ahli keluarga tadi? Nasi makan ni hak kita masak pergi ke dia tadi. Apakah boleh kita pakat nak makan dengan dia ataupun hajak orang lain atik pergi makan sekarang dia nak pergi ramai-ramai? Makan ni tu orang lain dah buat ni, jiran buat dah, bukan tuan rumah buat. Allah, tuan rumah nak buat wala mana ke? Keluarga ahli nak buat wala mana? Rusing duka cita di atas kematian. Dengan sebab itulah orang luar jiran bawa makanan bagi ke dia. Ulama khilaf kata tak boleh orang lagi makan sekali dengan dia. Uya makan. Uya makan puas hati. Bukan sekadar letak makan ni, suruh pula minta korang uya makan juga makan ni. Ya kerana orang mula-mula mati ni, keluarga mati ni, makan apa tak saya makan. Makan tak lalu. Sebab tu bagi makan ni minta uya makan. Setengah kata boleh nak panggil orang lain atik pakat makan sekali dengan dia kerana nak hilang kesik dia. Tapi makan ni orang lain buat. Tapi benda hak waki'i tu balas tu. Dalam keadaan duka cita makan pun tak lalu nak buat kerja pun tak boleh lembat letih lesu habis.
Tapi oleh kerana ada palsu, ada tak kena, mai isi dalam jiwa dia tadi, dalam keadaan duka cita, boleh mikir hayat berapa kilo petang ni. Bukan sekadar nak mikir, boleh mikir hayat berapa kilo. Dia sendiri sanggup ukurnya geruk. Tebak mata belah-belah duka cita pak mati semalam. Ukurnya geruk, nak gula, nak panggil orang makan. Allahu Akbar, jahiliah. Pelai teruh. Akas berlawan dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah kata demo ni duka cita, jiran yang segan-megan menyedialah makan ni, bagi dia makan, suruh dia makan. Hak pelainya keluarga yang berada dalam duka cita kena mikir hayat berapa kilo, kena gula kukunya, wi makan kepada orang segar tepi rumah tu. Allahu Akbar. Teruk pelai. Syekh Daud kenal Syekh Daud ke? Deh. Syekh Daud ni ulama terkenal lah pada masa dulu. Orang kita duk agung-agung. Syekh Daud ulama yang terkenal, dia usaha duk perak lah mudah benar ni. Bukan baru-baru dah. Syekh Daud duk perak tu sewi ada makan ni rumah si orang mati lama dah. Sehingga dia menulis dalam kitab dia, buat makan ni, buat jamu di rumah si mati ni adalah bid'ah. Syekh Daud sendiri. Tapi kata duk dia, tak mau kecek, tak mau sebut hal ni Syekh Daud ni. Buat tak tahu. Ya. Syekh Daud sudah apa lama dah benda ni. Sebab itu, kalau benar-benar mengaku kata aku beriman dengan Rasulullah, apabila mati seseorang dalam keluarga, Rasulullah suruh buat gapo. Waktu tu, walaupun tak sedap cerak nak tunggu Rasulullah ni. Ya, tapi rumah sedap bercekat dah dah. Kau mana lagi nak makan lemu? Orang nak makan di rumah. Keluarga pun, sekali ni dah nampak teruk dah. Kita ni, ikut dia lah. Pada mana pun sekali ni ya, untuk pak aku ni. Lemu ke lemu, ikut dia. Dua kacau, buat sungguh. Sungguh. Padahalnya, kena kedak dengan sunnah Rasulullah. Sebab itu ikhwah yang dimati sekalian, kalau benar-benar beriman dengan Rasulullah, sedap tak sedap, kene tak kene, kita kena turut Rasulullah SAW. Beriman dengan Al-Quranul Karim. Beriman dengan Al-Quran. Wallahi aku beriman dengan Al-Quranul Karim. Mulut mudah kata, kalau duduk mengaji tadika lagi dah. Rukuk iman ada 6 perkara. 1 beriman dengan Allah, 2 beriman dengan malaikat-malaikat Allah, 3 beriman dengan Rasulullah, 4 beriman dengan kitab-kitab Allah, 5 beriman dengan hari akhirat, 6 beriman dengan qada dan qadar. Tadika cai benar lacar dah. Tapi pun lagi pada Al-Quran beriman, wallahi aku beriman dengan Al-Quran Karim. Gapo beriman dengan Al-Quran Karim? Isi Quran ada gapo atik dalam tu. Lepas tu beriman dengan hari kiamat. Beriman dengan hari kiamat? Beriman. Wallahi aku beriman dengan hari kiamat. Ya beriman ni percaya. Percaya. Bahasa Melayu kata percaya. Semasa tu ingat tak? Boleh ada kita ingat lakon ni. Berita kata keran balai pecah. Ingat tak dulu? Keran balai ada air banyak ke dia? Berita khabar kata balai ni air besar pecah habis. Buah pecah kau. Dia mau tahu lah kata tergelar habis kau jalan ni. Bagi orang percaya kata balai ni pecah. Keran balai tu pecah. Dan dia tahu kata air mari seleh habis. Banyak lari naik bukit. Pikul kau bagai ambil kau bagai pisah dengan lembu ikut mula mung aku dah hari ni. Kalau bertemu kalau ada itu kita boleh bertemu lagi. Kalau tak ada nasib ke becak kat ni. Macam-macam teriak pikul bagai naik bukit habis. Kerana apa? Dia percaya kata kembali pecah. Tapi bagi orang yang tak percaya, orang yang royak dah kata kembali pecah, ingat sikit. Tak boleh pergi, tak boleh jadi. Aku tak percaya. Pasti lagi naik bukit tak? Kau tak percaya ni. Tak percaya tengah batas kendai. Geno tak lagi naik bukit, balik pecah. Tak boleh jadi. Aku tak percaya, putus. Kendai berjalan. 2 manusia. Tu baik. Di atas berita kata balai dia pecah. Yang pertama orang percaya kata pecah, lari naik bukit habis. Beringat, takut tergelar. Kau tak percaya, dia lari naik bukit tengah jalan. Kendai. Kalau percaya kata hari kiamat tu ada syurga, ada neraka, boleh jadi kata ya tak semaya.
Boleh jadi ke tak dia tak persiap tak boleh jadi kalau benar-benar dia percaya. Begitulah seterusnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, Rasulullah SAW mula-mula sekali dia terapkan masalah akidah, masalah tauhid di Makkahul Mukarramah. 13 tahun ni isi masalah tauhid, isi masalah akidah, wikmah sungguh. Wikmah sungguh. Kemudian yang kedua pergi kepada ibadat. Maudhu' yang kedua ialah ibadat. Ibadat ni menyerukan dia kepada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya tunggal. Bukan dia Rasulullah seorang aja yang menyeru manusia kepada ibadat, bahkan rasul-rasul dulu pun semua menyeru manusia kepada beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan ibadatlah akan Allah sahaja dan jauhilah taghut. Semua rasul, Nuh, Pusupa, Ibrahim, Musa, Isa, i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadatlah kamu akan Allah dan jauhlah akan taghut. Dari ayat-ayat lain pula berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Maksudnya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka ibadatlah olehmu sekalian akan aku. Menyeru kepada beribadat. Dan ibadat ni gapo dia kita tahu dah. Ibadat ni bukan semaya, bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, sekadar tu saja yang Rasulullah menyeru kepada beribadat. Bukan beribadat meliputi semua amalan, semua perbuatan, semua gerak-gerik, semua tingkah laku yang diredai Allah dan mencukupi dua syarat. Yang pertama, mengikut syariat Islam ataupun mengikut syariat Rasul, mengikut sunnah Rasulullah SAW, dan yang kedua, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tingkah laku kita, amalan kita, gapo saja yang kita lakukan, kalaulah mengikut sunnah Rasulullah ataupun kena dengan syariat Islam dan ia diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ikhlas, maka boleh pahala, jadi ibadat. Dan sekiranya kita katakan mari mengaji, kerja cari rezeki, buat tu buat ni, kerja tu kerja ni, kalaulah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jangan witubik daripada syariat Islam, jangan witubik daripada lingkungan mardatillah, maka insya-Allah kita dijadikan ibadat. Kalau kita main mengaji, kerja, dia dijadikan ibadat dan boleh pahala. Dan sekiranya semaya, puasa, haji, zakat, kalau tak cukup dua syarat ni, tak boleh jadi ibadat juga. Tak boleh jadi ibadat. Semaya kena, tapi tak ikhlas, tak jadi ibadat. Semaya ikhlas tapi tak kena, tak boleh jadi ibadat. Contoh, saya selalu buat contoh ni. Semaya zuhur, Rasulullah semaya berapa rakaat? 4 rakaat. Maka Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, hendaklah kamu semaya sebagaimana kamu tengok aku semaya. Rasulullah semaya 4 rakaat, mula daripada takbir akhir kepada salam, adanya rakaat, adanya Fatihah, adanya i'tidal, adanya sujud 2 kali sujud, balas itulah semaya Rasulullah. Maka siapa yang semaya supun dengan Rasulullah saat ni 4 rakaat, ada sujud, ada rakaat, ada i'tidal, ada semua supun dengan Rasulullah, tapi kalau tidak ikhlas,
tak jadi ibadat juga. Tak jadi ibadat juga. Kalau ikhlas apa cakap dah. Semaya sepuluh Rasulullah. Bahasa tak puas hati. Sepuluh Rasulullah kurang ni. Bahasa nak tambah sikit-sikit lagi will lebih molek, will lebih comel pada Rasulullah. Ada ke dia mikir? Nak mikir nak will lebih comel pada Rasulullah lagi pun ada juga. Kalau Rasulullah tak buat, ya kita tambah sikit, tepel sikit, berbedak situ sikit, boleh cu sini sikit. Nak will lebih janguk pada Rasulullah. Nak kata kita lebih hebat pada Rasulullah lah. Kalau Rasulullah buat tu, orang panggil kata tak 100%. Baru kau baru. Kita tambah. Nak janguk lebih comel pada Rasulullah. Cukup 100%. Nak kata kita lebih bijak daripada Rasulullah SAW. Baik, kita kata ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah semaya 4 rakaat. Dua sana boleh pahala banyak kepada Rasul. Tambah jadi 5 rakaat tu. 5 rakaat. Tak lupa dengan Rasulullah lah. Tapi tak serupa pun lebih banyak daripada Rasulullah. Banyak dengan sikit mana baik? 5 kok dengan 4 kok mana banyak? Banyak 5 kok. 5 rakaat dengan 4 rakaat banyak mana? Molek mana? Molek 5 lah. Kalau 4 rakaat pun sudah mendapat 27 pahala semaya jemaah. Berapa sikit je sepat dekat-dekat 7 pahala 1 rakaat. Kalau kira mengikut apa ni, mengikut rakaat. 1 rakaat 7, 2 rakaat 14, 3 rakaat 21 pahala. 4 rakaat 28, tapi 27 tak apa 7 lah. Tambah 5 rakaat 1 lagi 7. Cik, 30. Lebih kurang 34 pahala. Banyak 5 dengan 34 pahala. Lepas tu, dia mengata tak boleh tambah. Gapo tambah? Tak kena ke tambah? Tambah. Bahawa sudah tahiyat yang kedua, bangkit. Allahu Akbar. Qiyam dalam rakaat yang kelima. Tak molek qiyam. Kita kata tak boleh lah qiyam kan tambah rakaat yang kelima. Demo ni, nak pahala qiyam pula dah. Nak lagi orang qiyam. Orang dia buat qiyam lama mana dah. Rasulullah pun buat qiyam. Nak main lagi qiyam pula dah. Kita bukan lagi qiyam. Lagi tambah lebih pada 4 tu. Dalam qiyam dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baca Fatihah. Tak molek ke baca Fatihah? Boleh lepas baca Fatihah. Allahu Akbar. Rokok. Tak molek ke rokok? Molek belakang. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar duduk di antara 2 sujud. Orang kat yang kelima belakang ni. Allahu Akbar sujud kali yang kedua. Allahu Akbar at-tahiyyatul mubarakat. Habis okey. Tak molek. Semua molek belakang. Qiyam molek, baca Fatihah molek, rokok molek, tidak molek, sujud molek, tahiyat molek. Semua molek belakang. Tetapi tidak boleh jadi ibadat kerana tak serupa dengan Rasulullah semaya. Jadi kalau kita tambah rakaat yang kelima tu, semua molek belaka pun sudah tidak boleh menjadi ibadat kerana tak serupa dengan Rasulullah. Kalau kita tambah benar tak molek pula, tak kena kecek dah lah. Oleh itu, ibadat yang disuruh oleh Rasulullah SAW ialah ibadat yang dikehendaki oleh Allah. Balah mana ibadat yang dikehendaki oleh Allah? Iaitu ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah. Kerana ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi contoh dan tauladan kepada umat dia semua. Siapa yang beribadat sebagaimana ibadat Rasulullah dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka selamatlah dia kerana dia boleh beribadat kepada Allah dalam bentuk kata ibadat yang diterima oleh Allah dan diberi pahala oleh Allah. Dan siapa yang beribadat tidak mengikut Rasulullah, sekalipun lebih baik, lebih comel daripada Rasulullah, dan sekalipun dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak serupa dengan ibadat Rasulullah, maka sia-sialah kerana dia belum lagi beribadat kepada Allah. Kalau sekadar duduk dari tak kosong, sifir, sun, dengan tu tak apa lagi, bima takut termasuk dalam kalangan orang yang mereka-rekakan dalam agama, hak tu tikluk banyak lah. Kalau sekadar duduk dia kosong tu boleh kira, takut kita pergi buat ibadat, pergi tambah di atas Rasulullah, hak tu tikluk.
Gapo? Sebab dia gi mereka-reka dalam agama termasuk dalam bid'ah. Oh teruk berdosa dah. Dosa teruk. Lepas tu kalau kita mikir betul-betul. Kita mikir betul-betul tapi tak ada erah oleh kerana rasa suka hati, kerana sedap tak sedap tu baik panha tu. Sedap tak sedap. Kalau kita mikir betul-betul Rasulullah buat beraka tu, kita berasa habis dah lagi nak buat. Kita berasa cekak dah lagi. Berasa puas hati dah lagi. Kita buat dengan Rasulullah buat tadi. Semua jawab belaka, tak lawa. Setengah pun tak hafal lagi. Rasulullah bakit waktu tengah malam, semaya tahajud bekak kaki-kaki. Tak lawa. Kiri-kiri pun tak hafal lagi. Rasulullah semaya sunat banyak, baca Quran banyak, tu banyak, kerja banyak. Tak gerak. Tapi dalam keadaan tak gerak, tak lawan, nak wis penuh kepada Rasulullah, dia tak tambah lagi. Tu waktu kita heran tu. Nak pikir bagi 5 kilo gerak dah. Tak gerak 5 kilo lu. Mau boleh pikir bagi 5 kilo. Tak gerak tak lagi. Kat 2 kilo boleh tebal-tebal. Dalam keadaan tak gerak 5 kilo, dia tambah 4 kilo lagi. Tu dia heran tu. Okey, apa biasa kita kata? Pikir bagi 5 kilo ke patung. Akan naik ke patung. Berapa tak gerak. Dalam keadaan tak gerak nak pikir 5 kilo ke patung tadi. Ambil 10 kilo kita tambah pula. Tu. Takut masuk lewat kata ke apa. Nukku ke nikku. Tahu biasa cerita nukku ke nikku. Ada orang gila. Orang gila dia pakai wasebah. Sakut tekak ke tidur tak getak. Mari orang gila seorang lagi ambil wasebah dia pakai dia tidur tak getak juga. Hak mula-mula bangun. Kagak wasebah tak ada. Tengok wasebah duk dia menung. Ni aku kan nu aku. Cari aku tak kemulah. Aku pakai wasebah cerak. Kalau itu nu aku. Tapi di wasebah nu aku, tapi bukan aku tu. Ni aku. Pelai cari aku tak kemu. Bimbing aku ada seperti tu ya. Pikul 5 kilo tak gerak dah, kita tambah lagi. Tu pelai tu. Oleh itu, ibu bapa yang dirahmati sekalian, dakwah Rasulullah SAW menyeru manusia kepada beribadat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadat kenalah ibadat mengikut kehendak Allah. Ibadat mengikut kehendak Allah ialah ibadat yang diterima oleh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ayat yang terakhir yang saya nak baca pada hari ini ialah auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepadaku. Semua manusia dan jin hak Tuhan buat ni, hak Tuhan cipta ni, tak ada tujuan lain bukan semata-mata tujuannya noi manusia dan jin pakat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu dua maudhu' dakwah Rasulullah yang kita tahu pada hari ini, dan insya-Allah dua maudhu' lagi di lain kali. Tujuan kita belajarnya kita nak jadi umat Nabi Muhammad, dan kita dah tahu kata dakwah ni wajib kata kita semua. Apabila kita tahu kata kita ni wajib berdakwah, dan dakwah Rasulullah dia terak masalah akidah, tauhid dan apa ni ibadat, maka kita pun seperti tu. Kena terak akidah, terak tauhid, terak ibadat, terak tauhid dan terak ibadat. Mudah-mudahan kita termasuk dari kalangan hamba Allah yang mendapat keredaannya dan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selesainya kita akan pengajian yang pertama di pagi ini dengan baik. Dan semoga sebanyak apa yang kita dengar dan kita perolehi melalui pengajian yang mana telah kita ikuti itu tadi, sikit sebanyak menjadi ilmu pengetahuan kepada kita untuk kita berpandu dan juga beramal demi mencari keredaan hidup daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin dan musliman, ibu bapa, ahli majlis ilmi yang dihormati dan dimuliai, sebelum daripada kita mengikuti pengajian yang kedua daripada syekh kita, maka saya ulangi sekali lagi di sini berkenaan dengan peristiara dan juga iklan yang pernah kita beritahu kepada ibu bapa kita di 2 minggu yang lepas. Iaitulah sekali pula pada kali ini, iaitu kali yang ke-8, pihak jawatan kuasa
mengadakan akan kerusus ataupun kem kemahiran sains dan hisab ataupun wityasat dan juga kanisat, wityasat dan juga kanisat, yang mana akan diadakan di tempat ataupun pusat pembelajaran anak yatim di Bandar Bujur sana tu. Tahun ini serupa juga dengan tahun yang lepas, iaitulah kita terima pelajar yang mana sedang belajar ataupun anak-anak kita sedang belajar di Matiung 4, 5 dan juga 6 Mosi, Moha, Mohok. Nah, dan dia buka ni akan mulanya pada tepat 20 bulan Minakum sampai kepada 13 bulan Mei Sayun 2554. Bertepat di situlah, di tempat belah anak yatim di Bandar Bujur. Sementara untuk nak terima peserta anak-anak kita saat ni tu, lelaki dan juga wanita, mula terimanya iaitulah learning tu tengah-tengah duk buka dah learning. Terima gi siapa kepada tepat 20 bulan Kumpapan 2554. Nah, sekali lagi learning kita duk terima dah ni. Sampai kepada 20 bulan Kumpapan 2554, dan terima kali ni terhad naknya iaitulah lebih kurang di antara 105 orang lebih kurang gitu dah. Dengan itu kita nak minta segera sikitlah kepada ibu bapa kita yang mana suka cita untuk nak hantar anak kita masuk camp atau masuk kai hak kursus kemahiran bahagian wityasat dan juga kanisat ni. Segera berhubung dengan pihak berkenaan di sana ataupun melalui nombor telefon ni, iaitulah nombor telefon 073 224 434. Sekali lagi saya ulangi di sini, 073 224 434. Nombor telefon tangi 08 995 73800 08 993 73800. Boleh kita nak hantar email juga kepada ta.yla@hotmail.com. Kita hantar email melalui ini pun boleh juga. Begitulah dah tempat-tempat yang mudah untuk kita nak berhubung bagi mendapat maklumat ataupun nak gismat berkenaan dengan pihak jawatankuasa ni. Dia akan adakan kursus ataupun camp kemahiran bahagian sains dan hisab ataupun wityasat dan juga kanisat. Kali ni kali yang ke-8. Dan semoga bapa kita semua dapat berhubung dan juga dapat sama-sama menghantar anak kita masuk di camp ni supaya anak kita memperolehi apa yang kita jangka, iaitulah kita nak kepada anak kita ni mahir di segi sains dan juga di segi hisab. Maka melalui kursus-kursus ni insya-Allah kita akan bekalkan dengan kemahiran-kemahiran yang mana dicita-cita oleh ibu bapa kepada anak-anak itu. Itulah lebih kurang daripada ini dulu pada pagi ni. Kita mari ikuti pula pengajian yang kedua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.